Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati. Setelah pelantikan Ketua Polis Negara yang baru, menggantikan Tan Sri Razarudin Hussein, yaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Setelah kita dengar sebelum ini ada kenyataan. Walaupun kenyataan itu sudah dinafikan, kenyataan itu memang tidak benar. Yang berkata Ketua Polis Negara yang baru terlibat dengan parti PKR. Akhirnya ini satu pengakuan daripada Ketua Polis Negara sendiri yang pasti mengejutkan kepimpinan pembangkang dan seluruh kepimpinan politik. Tapi sebelum itu saya kenalkan kepada anda beberapa jenis produk daripada 4Life. Ini adalah produk asas transfer factor. Kelebihan produk ini adalah untuk meningkatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Siapa yang sesuai untuk memakai produk ini? Of course, kepada anda di luar sana yang mungkin sedang mengalami penyakit hari ini, mungkin family member anda ataupun kawan-kawan anda. Saya sangat rekomen anda untuk mengambil produk ini kerana ini meningkatkan, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana supaya mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Jadi saudara-saudara, sekiranya anda berminat, anda boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Selama 38 tahun bersama PDRM, saya tidak pernah terbabit parti politik. Itu adalah kenyataan daripada Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berkata beliau tidak pernah terlibat dalam sebarang kegiatan politik sepanjang hampir 4 dekad perkhidmatannya bersama PDRM. Selama 38 tahun saya bersama pasukan PDRM, saya tidak pernah terlibat dalam mana-mana parti politik. Makna kata, jangankan PKR, UMNO kah, PN kah, PAS kah, PH kah, DAP kah, apa-apa sajalah parti yang ada di Malaysia ini, selama 38 tahun Ketua Polis Negara baru Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata beliau tidak pernah terlibat dengan politik. Berhubung kesilapan penerbitan infografik mengaitkannya dengan parti politik sebelum ini, Muhammad Khalid berkata perkara itu diterima dengan hati terbuka, memandangkan media terbabit telah meminta untuk bertemu beliau. InsyaAllah saya akan bertemu dengan mereka dalam masa terdekat. Beliau berkata, pihaknya akan berbincang dengan media berkenaan, mendengar pandangan dan memberi idea mengenai perkara perlu dilaksanakan pada masa akan datang. Sementara itu, Muhammad Khalid turut meminta supaya semua pengamal media memberikan laporan terbaik dan sempurna serta tidak lari daripada perkara yang sepatutnya dilaporkan. Jadi kalau ada yang bertanya selepas ini adakah Ketua Polis Negara terlibat dengan mana-mana parti politik, jawapannya adalah tidak. Kerana menurut Ketua Polis Negara 38 tahun beliau berkhidmat, beliau tidak pernah terlibat dengan politik. Saudara-saudara, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, mungkin ada yang mulai mendengar gesaan terhadap Anwar untuk letak jawatan. Mungkin ada yang sudah mulai mendengar cadangan kerajaan baru selain daripada kerajaan yang ada hari ini. Ataupun mungkin ada yang masih berminat dengan kerajaan yang ada hari ini, tetapi bukan lagi nama PMX, bukan lagi nama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi pada akhirnya setelah banyak serangan yang diterima oleh Anwar, terbaru karikatur Anwar, gambar Anwar Ibrahim dibakar. Itu mungkin salah satu bentuk serangan terhadap kerajaan. Dan mungkin ada juga kita dengar gesaan daripada pembangkang untuk Anwar letak jawatan ganti dengan calon Perdana Menteri yang lain. Jadi di sebalik cadangan-cadangan ini, apa yang berlaku?
ada satu perkara yang kita kena ingat. Peratusan yang mengundi kerajaan dan yang tidak mengundi kerajaan. Sebelum saya kongsikan kepada Anda kajian dan peratusan ini, saya nak share kepada Anda berita baik. Ini adalah produk transfer factor daripada For Life Research Malaysia. Pertama, hospital approved dan KKM approved. Produk ini sangat baik untuk imun badan kita. Dengan kekuatan imun badan kita melalui pengambilan produk ini. Dengan kekuatan imun badan kita sehingga 437% mampu meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Jadi kita ada macam-macam produk, ada Rio Vida, ada T4 Life, kita juga ada minuman tenaga yaitu Ghostic. Jadi sekiranya Anda berminat tentang produk-produk ini, Anda boleh PM saya, boleh call di number yang tertera. Kita teruskan. Kajian 55% sokong Anwar, 50% pula kata negara ke arah salah. Makna kata saudara-saudara, Anwar Ibrahim masih menang. Ketika pentadbiran Madani memasuki pertengahan penggal mandatnya, satu tinjauan pendapat oleh Merdeka Center mendapati Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima kadar kelulusan sebanyak 55% daripada pengundi berdaftar. Tinjauan yang dijalankan antara 12 hingga 23 Mei itu menunjukkan majoriti rakyat Malaysia memberi penilaian positif terhadap kepimpinan Anwar di tengah-tengah tanda-tanda kestabilan politik dan pemulihan ekonomi negara. Antara faktor yang menyumbang kepada pandangan optimis ini termasuk persepsi bahawa negara kini berada di landasan yang lebih kukuh. Ketidaktentuan politik semakin reda dan kerajaan pimpinan Anwar kini memiliki majoriti 2/3 di Parlimen. Ini adalah satu kemenangan besar. Disangkakan selepas dicaci maki, selepas gambar Anwar dibakar, selepas dikecam teruk, harga naik dan sebagainya. Tapi sebenarnya saudara-saudara, Anwar masih menang, kerajaan masih bertahan dan kita dapat lihat relevan untuk Anwar dan kerajaan hari ini untuk meneruskan mandatnya selepas PRU 16. Beberapa langkah reformasi institusi seperti pengembalian Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 turut dilihat sebagai isyarat kepada tadbir urus yang lebih berprinsip, kata Badan Penyelidikan itu. Menurut Merdeka Center, dari segi ekonomi data kerajaan menunjukkan kadar inflasi menurun kepada hanya 1.4% pada Mac 2025, terendah dalam 3 tahun. Manakala pertumbuhan ekonomi mencecah 4.4% pada suku pertama. Nah, saudara-saudara, mana yang kata ekonomi negara semakin menurun. Siapa kata pertumbuhan lembab? Kita dapat lihat melalui kajian ini, pertumbuhan ekonomi mencecah 4.4%. Kenaikan gaji minimum kepada 1.700, bantuan keuangan sepenuh perayaan kepada penjawat awam, serta subsidi bahan api yang masih diteruskan untuk membantu meredakan keresahan awam terhadap kos sara hidup. Ini menjadikan satu kemenangan besar untuk Anwar Ibrahim.